Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya kita diberi peluang sekali lagi untuk bertemu di dalam Salat Mutiara Ramadan bersama Pusat Islam UTM. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada sesi kali ini saya akan mengupaskan tajuk berkenaan dengan nafsu menguji keimanan di bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana kita sedia maklum bahawa bulan Ramadan ialah bulan yang mulia di sisi Allah. Ia adalah kerana dengan menjalani ibadah puasa, seseorang Muslim itu akan terdidik jiwanya menjadi lebih bertakwa kepada Allah dan mampu menjadi benteng dari godaan syaitan dan hawa nafsu yang sukar dikawal. Di mana syaitan tidak pernah jemu-jemu menghasut manusia untuk melakukan kejahatan dan perbuatan mungkar. Namun begitu, berapa ramaikah di kalangan kita yang benar-benar mampu dan berjaya mengawal diri dari godaan syaitan, godaan hawa nafsu, godaan terhadap keseronokan dan kelazatan duniawi. Para hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan manusia tidak dapat lari daripada dua persimpangan jalan. Dua persimpangan tersebut ialah runtutan hawa nafsu yang sentiasa menggila dan keimanan yang mantap terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memilih dua jalan ini, manusia dibekalkan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menilai mana yang lebih baik di antara keduanya. Adapun manusia yang memilih beriman kepada Allah, merekalah orang yang mendapat kejayaan. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang memilih jalan menurut hawa nafsu, maka akibatnya akan buruk dengan balasan azab yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dengan kedatangan bulan Ramadan yang sentiasa ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman untuk beribadah kepada Allah dengan ganjaran pahala yang besar dan berlipat ganda yang dijanjikan oleh Allah, maka seharusnya kita semua merebut peluang ini untuk mendapatkan kelebihannya atau ganjaran pahala tersebut. Namun demikian, ianya bukanlah sesuatu yang mudah untuk diperolehi kerana di hadapan kita sentiasa ada halangan dan cabaran yang perlu kita tempuhi dan harungi sebagai satu jihad, terutama jihad melawan hawa nafsu yang sememangnya sentiasa mendorong manusia supaya melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji. Di sinilah letaknya cabaran sebenar bagi kita dalam menunaikan ibadah puasa. Jika kita mampu memerangi dan melawan kehendak hawa nafsu, bererti ibadah puasa yang kita kerjakan berjaya mendidik dan membimbing kita menuju ke arah jalan yang benar dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, kita bolehkah disifatkan sebagai orang yang berjaya melepasi ujian dalam menilai tahap mana kedudukan iman kita. Tetapi jika sebaliknya yang berlaku, bermakna kita telah gagal dan kecundang dalam ujian dan sekaligus menjadikan diri kita ini sebagai orang yang bukan sahaja rugi di dunia, bahkan juga rugi di akhirat. Kita semua yakin bahawa setiap Muslim sentiasa mengharapkan kehidupan yang sejahtera di akhirat kelak dan memohon dijauhkan dari kehidupan yang sengsara. Kita juga seharusnya sedar bahawa hanya dengan ibadah dan amalan-amalan yang baik semasa di dunia akan menjadi bekalan semasa di akhirat kelak. Manakala mereka yang melakukan kesalahan dan dosa, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah halnya betapa mulianya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Setelah mana kita bersungguh-sungguh untuk bermujahadah melawan hawa nafsu pada bulan yang mulia ini, marilah kita memperbanyakkan lagi amal ibadah kita dengan mengisi ruang-ruang yang ada seperti solat tarawih, bertadarus, bersedekah, membaca Al-Quran, beriktikaf, menuntut ilmu dan sebagainya untuk meningkatkan keimanan kita sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam usaha mencari keridaan-Nya. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita sama-sama menjadikan Ramadan bulan yang menjana kekuatan dan jati diri kita, bulan yang mampu mendidik kita menjadi insan yang lebih dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita, cubalah kita tanyakan diri kita sendiri. Adakah kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau apakah Ramadan tidak meninggalkan apa-apa kesan kepada kita setelah kita berpuasa, atau lebih teruk lagi tiada sebarang perubahan yang berlaku ke atas diri kita walaupun kita dididik dan diasuh dengan amalan-amalan baik pada bulan Ramadan ini. Perlu diingat bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat
begitu sedih sehingga menangis di saat-saat akhir Ramadan yang akan pergi meninggalkan mereka kerana tidak sanggup berpisah dengannya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sekiranya hamba-hamba Allah mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, sudah tentu mereka bercita-cita sedaya supaya bulan Ramadan berpanjangan selama setahun. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Oleh itu, dengan kesempatan hadirnya Ramadan yang mulia ini, marilah sama-sama kita memerangi nafsu yang boleh membawa kehancuran dan merugikan hidup kita. Sesungguhnya Ramadan merupakan medan terbaik untuk kita mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu, kita bertemu di siri yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.